Apakah itu sambutan dan perayaan? Sambutan dalam konteks Malaysia boleh ditarifkan sebagai konsensus bersama untuk meraihkan suara kolektif semua rakyat Malaysia. Sambutan juga merangkumi tindakan memperingati peristiwa-peristiwa penting sama ada keagamaan, kebudayaan atau sejarah. Sambutan dan perayaan di Malaysia membentuk pemahaman kukuh dan rasa hormat antara satu sama lain tanpa mengira agama, kaum dan bangsa. Negara Malaysia kaya dengan pelbagai budaya yang meraihkan berbagai-bagai jenis perayaan kerana rakyatnya yang berbilang kaum dan agama. Salah satu sambutan terkenal yang diadakan ialah Hari Raya Aidilfitri. Sambutan Hari Raya Aidilfitri meraihkan kejayaan bagi orang Islam yang telah menjalankan ibadah berpuasa. Selain itu, Tahun Baru Cina ialah perayaan yang diraihkan oleh masyarakat Cina untuk menyambut permulaan tahun mengikut kalender Cina. Seterusnya, perayaan Deepawali diadakan untuk memperingati kemenangan kuasa kebaikan terhadap kejahatan. Mengapakah terdapat banyak perayaan dan sambutan? Hal ini demikian kerana semua rakyat Malaysia menghargai konsep kebebasan beragama dan keharmonian. Kepelbagaian agama ini melahirkan pelbagai perayaan yang berbeza dan unik. Beberapa perayaan telah menjadi peristiwa penting dalam identiti negara dan disambut oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, Hari Merdeka dan Hari Malaysia ialah bukti sempurna seluruh negara bersatu untuk meraihkan sejarah dan perpaduannya. Sambutan-sambutan ini menawarkan peluang untuk membolehkan semua rakyat Malaysia berkumpul di satu tempat untuk meraihkan perbezaan kita. Topik ini perlu dibincangkan kerana merupakan identiti negara. Sorry. Salah satu faktor keunikan Malaysia ialah kepelbagaian budaya dan bahasa yang diraihkan. Contohnya Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan. Selain itu, memupuk semangat patriotisme. Perayaan dan sambutan adalah salah satu cara yang memupuk semangat patriotisme. Ini akan mendidik generasi muda untuk menghayati budaya dan tidak terpengaruh dengan budaya luar. Selain itu, mengelakkan diskriminasi. Dengan memahami kepelbagaian serta keunikan kaum dan budaya, kita dapat mengelakkan berlakunya isu perkauman ataupun perselisihan faham antara kaum. Contohnya, individu kaum lain akan memahami kepentingan mengeluarkan kasut sebelum memasuki tempat ibadah. Okey, seterusnya, nilai yang haruslah diamalkan oleh masyarakat ialah nilai hormat. Kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain tanpa mengira agama, bangsa dan kaum. Dengan cara ini, kita dapat mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham. Tamsilnya, tragedi 13 Mei 1969 dapat kita elakkan. Hal ini juga telah menyebabkan negara kita mempunyai nama yang buruk. Selain itu, nilai hemat tinggi. Kita haruslah saling menghormati ketika percakapan kita antara satu sama lain. Contohnya, kita haruslah sentiasa sopan santun ketika berbicara antara satu sama lain dan tidak mendiskriminasikan antara kaum maupun bangsa di dalam media sosial. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nilai pertama ialah kerjasama. Jika orang dari pelbagai kaum menyambut perayaan mereka, kita boleh menjadi sebahagian daripada komuniti mereka dengan membantu mereka dalam meraihkan perayaan tersendiri mereka. Selain itu, jika mereka menghadapi sebarang cabaran, kami boleh menyokong mereka dengan menawarkan penyelesaian untuk menyelesaikan isu tersebut. Nilai murni kedua ialah toleransi. Apabila adat meraihkan perayaan masing-masing berbeza, kita harus bertolak ansur dengan perayaan mereka kerana sentiasa ada sebab penting dan sebalik setiap perayaan. Oleh itu, adalah dinasihatkan untuk menghormati budaya dan perayaan mereka dan bukannya menolakkan. Itu saja. Seterusnya, saya akan membincang tentang isu etika, iaitu isu-isu alam sekitar. Contohnya, masyarakat hendaklah membersihkan tempat yang digunakan untuk memastikan kebersihan alam sekitar. Selepas itu, faktor ialah sambutan perayaan nasional
boleh membawa pembuangan plastik, sampah dan juga pencemaran udara dalam kuantiti yang lebih besar atas masyarakat. Kesannya, sampah di merata-merata tempat yang akan terapung atas sungai semasa hujan dan menyebabkan sumber air sungai yang tidak bersih untuk masyarakat. Selain itu, sampah di merata-merata juga bolehlah menyebabkan penyakit daripada perosak seperti tikus dan juga lalat. Pencemaran udara juga akan mencemarkan paru-paru, menyebabkan kesusahan bernafas. Bagi menyelesaikan isu tersebut, kita boleh bergotong royong bersama-sama selepas diraikan. Pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen untuk rakyat menyertai dan menguatkan undang-undang negara. Seterusnya, isu etika yang berkaitan dengan perayaan ialah isu sensitiviti kaum. Malaysia mengandungi masyarakat berbagai kaum. Oleh itu, kita mestilah menghormati setiap kaum, agama dan perayaan sebagai tanda penghormatan kepada semua warga negara Malaysia. Faktor menyebabkan isu ini ialah kurang persefahaman budaya, adat dan tradisi antara masyarakat. Ini akan mewujudkan polarisasi kaum kerana masyarakat bersikap perkauman dan terlalu taksub terhadap kebudayaan sendiri dan tidak dapat menerima dan menghormati norma masyarakat dan budaya kaum lain. Kurang persefahaman juga menyebabkan diskriminasi dan prejudis terhadap sesebuah kaum. Dengan ini, masyarakat berbilang bangsa akan kurang bersikap toleransi antara satu sama lain dan situasi ini akan menggugat keharmonian, keselamatan dan kedaulatan negara. Oleh sebab ini, negara kita akan kecaluran identiti bangsa. Bagi menangani masalah ini, kita haruslah sentiasa bertolak ansur dan menghormati kaum lain. Sentiasa mencari peluang untuk berinteraksi dengan kumpulan etnik yang berbeza untuk memahami tradisi kaum lain secara mendalam. Akhir sekali, kita juga perlulah meraihkan dan menghargai kepelbagaian dalam perayaan atau sambutan kaum lain bagi mengekalkan kehidupan yang meriah dan bahagia. Terima kasih. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita berpeluang untuk meraih hari perayaan dari setiap kaum. Dengan memahami dan mengenali adat resam dan pantang larang dalam setiap perayaan, semangat perpaduan antara kaum dapat disemarak. Semasa menyertai rumah terbuka kaum Cina semasa Tahun Baru Cina, kita digalakkan untuk memakai pakaian warna yang merah atau berwarna terang. Hal ini dikata demikian kerana masyarakat Cina mempercayai bahawa warna merah melambangkan tuah dan kebahagiaan dalam tahun yang akan datang. Selain itu, makanan tradisional memainkan peranan yang sangat penting dan besar bagi setiap kaum. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus mengenali makanan tradisi setiap kaum. Sebagai contoh, makanan tradisi kaum Melayu ialah ketupat dan rendang. Bagi kaum Cina, makanan tradisi mereka ialah kuih bulan. Sebagai seorang konformis, kita sewajarnya menghormati setiap tradisi dan membawa makanan yang sesuai jika dijemput untuk rumah terbuka. Perayaan dan sambutan di Malaysia amat menarik dan harus dihayati oleh masyarakat sepanjang masa. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak amalan baik yang boleh dicontohi oleh masyarakat. Sambutan Hari Kemerdekaan merupakan salah satu sambutan yang paling penting di negara kita bagi menandakan negara kita bebas daripada penjajahan. Sebagai warga Malaysia yang patriotik, masyarakat digalakkan untuk menyertai sambutan Hari Kemerdekaan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan pada 31 Ogos setiap tahun. Misalnya, masyarakat haruslah mengibarkan jala gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat patriotik dan komitmen. Hal ini dapat menggalakkan masyarakat untuk bersama-sama meraihkan kejayaan dan pencapaian negara kita. Dengan ini, semangat cinta akan negara boleh ditanam dalam kalangan masyarakat, terutamanya dalam kalangan remaja. Selain itu, masyarakat juga boleh mengambil bahagian dalam pelbagai program yang diadakan oleh pihak berkuasa sempena bulan kemerdekaan. Sebagai contoh,
masyarakat boleh menyertai pertandingan melukis poster bertemakan Malaysia Madani atau pertandingan mencipta pantun tradisional. Hal ini bukan sahaja dapat mengukuhkan perpaduan rakyat, malah juga boleh menyerlakan kreativiti masyarakat. Oleh itu, semangat cinta akan negara dapat ditunjukkan dalam kalangan masyarakat. Yang di belakang saya ialah merupakan tentara merdeka. Hasil dari perbincangan topik ini, perayaan dan sambutan telah menunjukkan keunikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai budaya serta meraikan berlainan perayaan sepanjang tahun. Berakar umbi dalam tradisi, agama dan budaya, ia memberikan peluang kepada masyarakat Malaysia untuk berkumpul, berkongsi warisan serta memupuk semangat perpaduan dan kecintaan. Perayaan dan sambutan bukan sahaja penting untuk membina reputasi negara, namun ia juga dapat melahirkan sebuah negara yang harmoni dan inklusif. Ini secara tidak langsung akan melahirkan golongan belia dan golongan intelektual yang saksama dan berusaha keras untuk memastikan keunikan negara kita terjaga. Hal ini supaya negara kita dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah seantero negara-negara maju yang lain. Subjek PEP bermanfaat dalam membincangkan isu semasa ini kerana ia membantu seseorang memahami nilai etika yang mendasari tindakan manusia dalam pelbagai konteks. Dengan mengetahui ini, kita boleh mengkritik dan menolak tindakan yang tidak beretika dalam isu semasa seperti korupsi, diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, kita dapat melihat pertimbangan moral yang kompleks dalam banyak isu yang berlaku pada masa ini. Analisis pelbagai perspektif moral mengenai topik seperti teknologi reproduksi, eutanasia, perkukuran dan sebagainya yang boleh dibantu oleh subjek ini. Dengan cara ini, mereka boleh memahami asas etika yang mendasari hujung yang berbeza. Sekian, terima kasih.